Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sorry sebab ada masalah, biasalah bila kita live ni, time ni lah phone nak jatuh pun padahal tadi okey je kan. Macam tu lah keadaan dia bila kita bekerja daripada rumah. Allah, lighting pula tak menjadi. Sekejap lah. Okay Azhar, mungkin Azhar boleh teruskan dulu sebab nak setting phone. Wah, okey, menjadi malam ni. Alhamdulillah. Baik, kepada anda yang baru saja tonton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada anda? So jangan lupa untuk terus share video ni, insya-Allah moga lebih ramai dapat manfaat. Dia punya sekat-sekat pula. Dan dengar tak? Sangkut lagi? Azhar punya sangkut. Saya tak tahulah, line saya kat sini macam problem sikit. Tapi alhamdulillah lain singgit. Tapi alhamdulillah malam ni Allah izin kita dapat bersama juga. Kita bersama dengan Azwa, saya Zailmi, dan juga tetamu kita pada malam ni kita ada Syamsul Q 163 in the house, yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Guest yang paling saya nanti-nantikan. Dan to be honest, bangga gila sebab guest yang paling dinanti-nantikan dapat pada episod yang kedua. Azwar tanya. Oh my god. Apenes wah tadi. Apa? Apenes tadi? To be honest. Nurse. Nurse tu jururawat. Nurse jururawat. Okey. Baik, Wah. Kalau kita tengok hal DM jangan dibawa masuk dalam ni, okey? Tak boleh. Baik, saya sambil tu kita tengok ada dekat yang berkomen kita dekat Facebook Live sekarang ni. Kita ada Nur Ashikin Abdul Malik, dia tag member dia Salimah Yahya, tag lagi ramai-ramai kawan-kawan anda. Kita ada Faiz juga, Faiz Muhammad. Assalamualaikum. Dia kata selamat menonton. Notice dia kata. Gitu. Kita notice wow. Faiz Muhammad insya-Allah. Dan pada malam ni Wah, macam mana Wah? Apa agenda kita malam ni Wah? Okay, malam ni kita nak membicarakan satu isu yang sebenarnya benda ni common. Cuma setiap tahun Azam satu kajian yang pernah dijalankan oleh pengkaji lah, of course lah kajian kan. So azam paling popular dekat dunia ni adalah azam untuk kurus. Ya, okey. Popular. Benda tu common teruk. Even walaupun azam tu ditetapkan awal tahun, tapi itulah macam biasalah, masuk 2 hari dan 1 tu dah lupa dah azam tu selalunya. Itu cakap kat diri sendiri ke macam mana Wah? Nampak saya tak berjaya kepada azam saya ni? Tak tanya. Nampak macam ada improvement. Tapi ni faktor-faktor PKP ni kita faham lah kan. Yelah, buat macam mana, PKP tak boleh nak buat apa. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita nak bersama dengan Syamsul Q. Okey, tapi sebelum kita nak tanya dia soalan tu, kita minta lah dia perkenalkan diri dulu. Siapa dia? Kenapa tiba-tiba dia jemput? Silakan. Saya Syamsul, nama penuh Syamsul Qamar. Kalau pronounce dekat Arab, Qamar, bermaksud bulan. Wah. Ke matahari? Bulan. Bulan, okey. Bin Muhammad. Saya berasal dari negeri Pahang, Bandar Pekan. Pernah datang Pekan? Pekan Baling kampung mak saya. Pekan Pahang. Pekan Pahang. Rasanya dah sampai tapi just lalu-lalu macam tu lah kot. Okey. Apa ni, Azhar dan juga Azwa panggil saya nak ceritakan pasal apa azam tadi kan? Tak, macam mana saya boleh turunkan berat badan saya daripada 100. Tak tanya lagi soalan ni. Biasa. Baru introduce. Kenapa saya dipanggil? Okey. Boleh saya cakap? Boleh. Silakan. Okey. Kerana saya berjaya menurunkan berat badan daripada 115, kalau tak ingat, lama sangat dah, 115 kilogram hingga ke 70 kilogram dalam masa sebulan. Okey. Wow. Ada pro and con dia, sekejap lagi saya ceritalah. Betul ke boleh kurangkan berat badan dalam masa sebulan dengan banyak tu? Boleh. Ada masa saya buat tu ada kebaikan dan juga ada keburukan dia. Okey. Daripada berat yang 100 lebih tu hingga ke 70 lebih tu, berapa bajet yang awak keluarkan untuk mendapatkan berat sedemikian? RM3 tu. Serius? RM3. Makan tak kira lah kan. Tapi selalu orang cakap kalau kurus-kurus cepat macam ni biasanya potong kan. Potong perut lah, buat pembedahan lah. Kalau tengok saya makan,
kalau tengok saya makan, Nah. memang tak potong apa-apa lah. Okey. Orang yang kenal saya, dia akan tahu saya sama ada saya buat surgery ataupun tak. Memang saya makan kira mentega darah jugalah sebenarnya. Saya kaki makan, saya memang suka makan. Okey. Okey, ada permintaan kata boleh tak kalau tunjuk ada tak gambar waktu zaman-zaman comel dan juga zaman sekarang ni kita dah tengok lah, tapi waktu yang 100 lebih kilo tu. Ada tak? Boleh ke saya tunjuk kat sini? Saya ada. Boleh, macam mana saya nak transfer gambar tu? Boleh tengok dekat IG saya lah kot. Ada. Oh, apa IG awak? Syamsul Q163. Oh, saya awak tak seorang je private pakai kan? nama. Okey. Saya tak private. Saya tak ada apa-apa yang nak dirahsiakan. Q163 Betul. Kat situ ada lah gambar. Kita search terus lagi, kita terus kalau kita boleh tunjuk dekat skrin lagi. boleh. Kalau boleh kita akan share. Okay, ambil masa selama 1 bulan untuk turunkan berat badan sebanyak itu dan dengan bajet yang agak kecil, tak termasuk makanan ini takut orang betul ke RM3, betul kau makan angin je ke kan? Betul. Ini tak termasuk RM3. Okay, mungkin untuk mukadimah apa RM3 tu sebenarnya? Dengan bermodalkan RM3 saya beli jamru. Ataupun tali skipping. Itu saja. Mungkin saya boleh ceritakan macam mana saya boleh terbuka hati nak kuruskan berat badan lah. Nak turunkan berat badan. Okey, asalnya boleh saya cerita Boleh silakan. Asalnya daripada saya kecil, daripada saya sekolah rendah sampai ke sekolah menengah, saya memang seorang yang aktif. Saya dalam sukan yang saya tak join, muka saya tak ada dalam sukan-sukan sekolah. Hanyalah sukan bola jaring. Sebab saya tak boleh main. Bola jaring tu kalau ada bola jaring. Kalau ada saya masuk. Sukan bola jaring, sukan pingpong dan juga sukan tenis. Yang lain balik-balik muka saya. Memang semua saya akan pergi. So saya memang aktif daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. So badan masa tu memang orang kata macam Cristiano Ronaldo lah kan. Tak, memang fit lah. Memang saya zaman muda saya memang fit dengan sukan utama saya lah bola. Asyik. Okey, berapa bila surat saya dapat? berhenti sekolah okey, cerita sekali ada yang surat cinta yang tak buka saya rasa dalam 15, yang buka 3 kot. Tak adalah, itu semua cerita budak-budak semua kan. Okey, sambung yang tadi. Okey, dengan badan yang dah fit dan memang sedap, pasal kita hari-hari training. Saya masa zaman sekolah saya tak boleh tinggalkan sukan. Tiap-tiap petang saya mesti juga nak at least main bola 1 jam. Walaupun ada, even kalau boleh hari raya pun saya nak main. Ni serius saya cakap. Dia punya ketagih tu dah tahap teruk sangat sampai arwah ayah saya cakap berhenti sekolah lah main bola tu. Itu sindir. Sampai tahap kronik sangat macam tu kan. And then bila berhenti pada sekolah tahun 19 lepas SPM, saya SPM tahun 1996. 1997 saya masih lagi di Pekan, saya kerja dekat kilang. And then 1998 saya mulalah berhijrah ke Kuala Lumpur. Okey, bila berhijrah ke Kuala Lumpur tu, orang kampung pergi KL, macam-macam hiburan lah yang datang. And then saya jadi pelik lah. Ada hiburan yang selain daripada sukan lah. Ibarat rusa masuk kampung lah macam tu. Saya orang kampung, so datang KL. Kat situ saya boleh terlupa apa benda rutin yang saya selalu buat hari-hari selama 8 tahun. Okey. 8 tahun saya tak buat apa-apa, saya hanya makan and then belajar. Masa tu belajar pun entah ke mana juga. Belajar pun entah ke mana juga. And then selepas 8 tahun tu saya berjumpa dengan rakan-rakan saya yang memang daripada dulu main bola sekali sampai ke tahap yang jauh lah juga lah, negeri ke apa. Bila saya jumpa balik, ada yang tegur saya, kau dah kenapa badan dah macam tong ni? Bila saya terkejut pasal kita kadang-kadang bila badan kita naik, kita tak sedar. Serius betul? Kita tak perasan. Kita tak perasan badan kita naik. Tapi bila betul-betul ambil gambar and then duduk sebelah kawan-kawan kita, ya Allah. Tapi Cop Abang Jamil,
Kita tengok dekat IG tak ada tahu gambar yang size untuk 100 kilo lebih tu. Mungkin jagi kalau kata ada kita nak boleh. Nak tunjuk jugalah kan kalau ada jagi. Alright. Dia teruk. Kalau tengok memang teruk lah. Wah. Ada satu soalan ni dekat IG. Kalau minggu lepas Abang Jamil tanya guest kita minggu lepas, tanya kat Fitra Haris. So hari ni Fitra Haris tanya balik. Alamak. Fitra Haris tanya. Dia kata excited nak kurus dan sihat. Dia kata macam mana nak turunkan berat badan bila dah usia 37 tahun. Dia kata saya baca metabolisme makin turun, makin lambat nak turun. Dia kata metabolisme makin turun, makin lambat nak turun berat badan. So dari sudut pemakanan pula macam mana? Sangkut. Dia kata dari sudut pemakanan pula macam mana? Okey. Terus terang saya cakap untuk turunkan berat badan ni, yang paling susah sebenarnya bukan sukan. Yang paling susah sebenarnya bukan kita nak habiskan masa 1 jam di padang, 1 jam dalam bilik exercise. Yang paling susah adalah makanan. Itu benda yang paling susah. Untuk macam saya, untuk minggu yang pertama tu, Allah, Tuhan je lah yang tahu macam mana saya tak ambil gula, macam mana saya tak makan nasi, macam mana saya tak nak makan ayam goreng. Sedap-sedap bunyi. Lapar pula. Saya baru lepas gym sebenarnya ni. Itu benda yang paling susah. Kalau kita dapat tahan godaan dekat situ, insya-Allah semua bendanya akan jadi. And then yang nombor 2 adalah exercise lah. Of course, istiqamah. Bila kita macam ustaz kalau cakap. Bila kita kata kita nak target, kita nak turunkan berat badan, kita jangan buat seminggu aja. So kita paksa diri kita. Walaupun kadang-kadang saya sendiri sekarang pun, walaupun saya dah ada register dekat gym, ada juga perasaan macam malas lah pergi hari ni, Kena bangun pergi. Bila sampai sana automatic you akan jadi rajin, because you dah ada target. You kena pasang target. You nak turunkan berapa banyak. So Fitri, makanan je yang paling susah. Abang Jamil, saya nak tanya juga pasal tadi Abang Jamil cakap Abang Jamil main jump rope dan sebagainya. So macam lately ni kita tengok dari sudut aspek berat badan ni juga menjadi satu indikator penting tau untuk masyarakat kita. Tambah-tambah golongan wanita lah, yang mana kalau rasa naik berat badan, diorang rasa diorang tak cantik dan sebagainya. Dan sehingga kan ada orang mengambil jalan cepat dengan buat pembedahan usus dan sebagainya. Bukankah kalau kita panggil buat pembedahan usus dan sebagainya ataupun benda-benda macam itulah kan, dia akan memberikan dia akan memberikan kesan yang tidak baik untuk badan kita di jangka masa panjang. So komen Abang Jamil sendiri macam mana? Okey, yang saya tahu, tengok dekat, saya pun ada juga tengok orang buat surgery, dia potong buang usus apa benda semua kan. Kalau untuk kesihatan, saya rasa tak ada masalah. Pasal doktor pun ada nasihat. Tapi apa-apa pun dapatkan nasihat doktor dulu. Yang kebanyakannya potong ni doktor akan buat jika dia susah sangat nak turun ataupun kesihatan dia dah memang memerlukan surgery tu. Tapi kalau kita saja-saja je buat macam malas, pasal malas kita malas nak bersenam, malas nak apa, saya rasa, pendapat saya sendirilah, rasanya tak perlulah. Kita masih ada alternatif lain untuk kita turunkan berat badan dengan sempurna, dengan berjaya. Faham. Okey, sebenarnya saya ada satu tips. Bukanlah saya selalu macam macam ada kawan perempuan yang macam bila dia rasa badan dia punya baju macam tak muat, dia rasa badan dia gemuk. So solution dia senang je. Korang belilah baju yang besar sikit lepas tu. Sebab saya pakai baju oversize terus saya rasa badan saya dah kecil padahal pakai baju oversize. Tapi malah menipu diri sendirilah. Malah ni macam cerita pasal diri sendiri je semua. Putus lah. Banyak sangkut. Malah ni macam cerita pasal diri sendiri je semua. Tapi perempuan memang macam tu. Kalau dah dijadikan lumrah, dia memang macam tu. Dia memerlukan orang sentiasa cakap dia cantik ke apa ke, ini ke. Itu biasalah. Normal kita lah. Kita pun masalahnya yang saya macam macam penat. Depressed. Dia tak semua pun. Tapi penat nak jawab. Semua lah. Dia nampak dan dia becin. Nampak tak? Saya selalu tengok orang cakap ni, especially dekat office. Ada agak seorang tu dia kata dah becin lah apa. Jugalah masalahnya benda terjadi. Tapi itu isu wanita, nanti kita akan sembang juga benda ni. So balik kepada Syamsul Qamar lah kan. So
yang tadi tu adalah pendapat tentang orang potong usus dan sebagainya. Okey, macam mana pula kalau orang yang dirasa macam dia malu untuk memulakan menjaga kesihatan sebab dia rasa macam dia memang tak boleh nak go dah. Dia malu nak start. Dia takut dan dia rasa tak yakin. Okey, saya sambung cerita saya tadi. Ada kena-mengena dengan benda ni yang awak tanya. Okey. Selepas kawan-kawan saya tegur tadi, ya Allah besarnya dah macam tong sampah lah apa benda tu. Okey, dekat situ hati saya terdetik tu. Saya kena sayangkan diri saya. Padahal sebelum tu ada je orang cakap, kurangkanlah sikit. Kau dulu badan cantik kot. Takkan nak biar je macam ni. Takkan nak reda je macam ni. Takkan kau nak sampai tua macam ni. Kat situ saya macam tak ambil pot sangat. Tapi bila saya duduk sorang-sorang, saya terdetik macam saya kena sayangkan diri saya. Pasal saya terasa saya nak naik tangga pun, untuk tingkat 1 saya dah semput tu. Saya dah macam mengah. Pasal memang badan saya berat sangat. Kalau tak dulu KLCC tu selamba saya naik kot. Ya. Okey. So bila kita ada tak tu. So bila kita rasa sayang kat diri kita, automatik kita akan buat benda tu secara konsisten dan kita akan fokus. Ramai je orang yang cakap kalau macam tegur-tegur kawan-kawan turunkan berat sangat lah, patut jangan makan manis sangat, ada kan? Biasa kita tengok jangan makan manis sangat lah, jangan minum air manis sangat lah, kau tu badan dah naik. Okey. Kebanyakannya orang akan ignore benda tu. Dia terasa kecil hati tapi dia ignore. Tapi bila kita fikir ini semua untuk diri kita. Ada je husband yang suruh isteri kuruskan berat badan. Ada je isteri yang suruhkan husband berat badan. Tapi kalau diri kita sendiri tak sayang diri kita, benda ni takkan jadi. Percayalah cakap saya. Macam saya juga dulu. Ada je orang cakap. Ada je orang cakap tapi saya tak nak dengar. Bila saya nak naik tangga tu saya semput, and then terasa bila orang berat badan ni dia lutut dia akan ada problem tu because dia tak dapat nak tampung overweight berat badan. Okey. Dekat situ saya ada rasa malu. Saya nak start balik exercise. Macam soalan awak tadi, saya ada rasa malu pasal saya dulu memang sebut je sukan apa saya pergi. Tapi macam mana nak pergi macam mana nak start balik. So saya kena gagahkan diri saya nak main bola masa tu badan dah berat memang tak boleh. Saya kena fikirkan satu alternatif lain yang and then tak perlukan kos. Saya pun belilah jam rope yang berharga RM3. Masa tu saya duduk dekat Setapak. Danau Kota. Dekat kedai sukan tu saya nampak ada satu jam rope berharga RM3. Saya target dalam masa 1 bulan saya nak bagi nampak memang obvious yang badan saya tua. And then tapi tak semudah tu. Okey, lepas ni saya cerita keburukan dia pula apa kesilapan saya. Okey, saya start hari pertama. Okey. Saya punya target saya tulis saya cuma makan sekali sehari saja. Pagi saya tak makan. Sehari sekali makan nasi. Sehari saya tak makan nasi. Saya makan tengah hari. Sekali saja ayam Thai dengan peha, quarter tu. Itu sahaja selama 30 hari. Air manis saya tak ambil. Okey, tengah hari saya makan, lepas tu masa tu saya kerja sendiri dan senanglah sikit. Saya nak adjust timing saya untuk exercise. Pagi saya akan bermula pukul 8 pagi sampai pukul 10 pagi. Okey, saya akan jump rope selama 2 jam. 2 jam bayangkan 2 jam. Okey. Dan saya rest sampai tengah hari saya makan. Bukan tak minum air tapi bukan air manis lah. Okey, tengah hari saya makan ayam saja dengan sayur. Okey, itu saja. Lepas tu petang selepas asar saya akan jump rope balik sampai maghrib. Itulah rutin saya selama sebulan. Macam mana? Memang boleh lah. Memang boleh lah 30. Memang boleh lah 30 kg. Nampak macam mustahil tapi saya dah buat. Dia tinggal nak tak nak je lah kan. Okey. Abang sebelum diteruskan, bila kita masuk pasal jump rope tadi, Fitri Haris tadi tanya juga. Dia kata, kenapa kalau saya senam jump rope, lutut sakit, sendi-sendi sakit, adakah sebab kaki tak mampu tampung berat badan? Okey, jump rope ni dia ada satu teknik dia. Macam mula-mula yang saya tak berapa sangat dulu, saya start je. Kurangkan penggunaan lutut. Dia punya teknik hanya menggunakan hujung jari kaki saja. Okey. So kalau ini tapak kan. Kita tapak dan kita jenjit, kita gunakan hujung jari ni saja. So dia akan movement dia akan kat sini, lebih kepada buku lali. Lutut dia sikit saja. So cari step yang macam tu baru serius buat. Kalau kita gunakan lutut memang akan ada efek. Selalunya orang yang ada kecederaan lutut ni, saya sendiri pun ada kecederaan kekal di lutut. Kalau saya buat
banyak gunakan lutut saya memang sakit, tapi sebenarnya dia gunakan ujung jari saja. Okay. And then movement dan movement tangan lah, dan concentration, fokus. Pasal kita nak lepaskan tali kan. So Fitri practice tiap-tiap pagi sebelum buat tu kena practice dulu, naikkan kaki dulu, balance. Kalau sampai boleh buat macam ni lebih pada 10 saat, dan maknanya awak punya calf, awak punya ankle dah kuat. Dan gunakan lompat macam ni saja, dan lompat sikit je. Kalau jadi gunakan lutut, awal-awal ni tak perlu guna skipping lagi kan? Tak perlu guna rope lagi kan? tak perlu. Kalau seminggu tak perlu. Kita kena kuatkan kita punya calf. Maksudnya just lompat je lah Yes, Okay. just lompat saja. Kadang-kadang bila kita nampak seronok bila orang buat dah pandai, tapi percayalah, macam saya pun saya makan masa 10 tahun untuk apa yang saya dapat sekarang. Jump rope yang macam tu sekarang. Bukannya tak akan dapat dalam masa seminggu, tak akan dapat dalam masa sebulan. Yes. Percayalah cakap saya. Practice makes perfect lah So kena sabar. Itu kunci dia, sabar. Baik. Betul. Abang Jamil, dekat Sabar, istiqamah dan disiplin. Nampak kita ada ramai selain daripada ada Fitraris, kita ada Afrina Omri, dia komen itu isteri saya Abang Jamil Oh, okey. Tak begitu. Okey. Azim Aris ni dia komen, dia kata alhamdulillah Azam nak kurus awal bulan 2, sekarang dah hilang 2 minggu. Tak apa, ada lagi 2 minggu tak habis. Boleh Ada lagi 2 minggu. Berbaki untuk kurus tadi, maksudnya ada peluang lagi insya-Allah. Boleh. Arif Syafzan cakap yang cabi seorang tu badan ideal ke dok? Sebab kata ada doktor kat sini, so tak ada siapa yang boleh jawab. Kita ada Siti Aminah Borhan ataupun Ami. Hai Syaf. Hai Ami. Itu pun orang yang saya hormati jugalah. Ini dahsyat juga ni. Dahsyat juga dia. Kalau dia tak tengah pantang ni, kita panggil dia juga tau. Betul. Itu orang yang kita akan panggil dia nanti. Pantang je ni, kita biar dulu, kita lepak dulu. Ami pun antara salah seorang yang berjaya menguruskan berat badan daripada 3 kg sehinggalah saya rasa dalam 50 lebih kot sekarang, ke 60 lebih. Tu tak masuk waktu mengandung lah. Dan saya rasa Ami pun sekarang pun banyak berkongsi pengalaman dan kisah-kisah. Kalau letak je kisah Ami je, orang benda tu akan viral. Inspired. Memang inspired lah Ami Borhan. Sebab dia pernah viral kan waktu dia, walaupun dia pregnant, dia panjat Gunung Everest Gunung Kinabalu. Saja nak test Azwa alert ke tak alert. Gunung Itu cara counter balik. Okey, Abang Jamil nak tanya. Nak tanya ni. Selalu masyarakat kita dia very skeptical tau. Dia nampak sihat ni hanya dengan badan tough, badan sador kan. Kita punya mentality lah. Tapi ada juga orang yang terlalu obses nak badan sador, nak tough ni, sehingga kan dia orang terpaksa ambil benda-benda terlarang tau. Contoh macam steroid dan sebagainya. Kita pun tahu benda tu akan memberi kesan untuk jangka masa panjang. So ambil saya sambung lah apa Azhar cakap tadi, ambil protein yang berlebihan dan sebagainya, ambil steroid dan sebagainya kan. So komen Abang Jamil sendiri. Macam yang ambil bahan-bahan terlarang ni, dia tak sabar, dia nak result dia cepat. So dia akan cocok sini cocok sana, dan ambil benda-benda yang tak patut dia ambil yang diharamkan lah. Kalau yang setahu saya yang protein, whey protein, kalau untuk nak bagi badan lean, bukan lean Arifin nak bagi badan lean. Lepas tu yang mass tu kalau yang terlalu kurus. Yang terlalu kurus, dia ambil mass protein tu untuk naikkan badan dia, kerana dia punya kalori, carbs dia tinggi, so boleh naikkan berat badan lah. Tapi kalau yang cocok-cocok tu, saya rasa tak perlulah kot nak ikut benda-benda macam tu. Kita tak ada, kita bagi proses tu ada. So bertahun pun tak apa, tapi dia akan kekal and then lama. Kalau tengok orang-orang yang saya masuk gym, saya tanya orang-orang pengalaman, dia akan beritahu steroid tu memang akan nampak cantik, besar, dada naik, bahu naik, tapi bila you stop, dia punya kesan sampingan dia memang sangat teruk. Dia akan jadi kendur, dia akan jadi buruk lah, because benda tu dah ada. And then dia kena konsisten, kena selalu ambil tau. Itu apa yang saya tanya dekat abang-abang dekat gym lah. Kalau boleh jangan ambil lah. Just bersabar and then buat benda tu, form tu yang penting, konsisten tu yang penting. Tadi Syam nak kongsikan perkara buruk yang bila dia dah
exercise dan sebagainya. Okay. Apa benda buruk pula padahal Okay. benda tu macam apa kalau kita dengar apa yang Syam kongsi nampak baik je. So Ya. apa benda Nampak cantik kan? Okey, saya ni sebenarnya adalah manusia yang kurang sabar nak dapat result. Saya nak cepat. Saya nak cepat je. Cuma saya tak ambil steroid dadah tu lah. So, kalau tengokkan tadi saya cerita, saya tak makan langsung pagi. Betul tak? Ingat tak? Okey, saya semua makan sekali sehari. Sebenarnya benda tu tak elok. Benda tu kita kalau sebenarnya kalau nak badan kita sihat ataupun bersenam, pagi-pagi kita kena breakfast. Kita kena breakfast, kena juga ambil tenaga. Tengah hari kita makan macam biasa, nasi boleh tapi ikut kita punya saiz badan lah. Ya. Kalau biasanya kalau orang cakap sekarang ni dia akan ambil nasi sebesar kita punya penumbuk ni lah kan. And then konsep apa dia? Putus. konsep suku-suku separuh. Okay. And then lauk dia kena yang berkhasiat, kena ada protein lebih. Nasi tu dah karbohidrat. Okay, boleh. Tapi nasi tu penting untuk kita punya tenaga. Ya. Tapi and then protein kena ada, and then zat-zat sayur tu semua kena ada. And then petang kita kena ada snacking yang ringan, dan kalau boleh malam pun boleh makan, cuma kalau boleh protein sajalah. So itu sepatutnya, kalau tanya Ami Borhan pun dia akan buat benda yang sama. So saya dah buat satu kesalahan because saya nak cepat. Result dia memang dapat dalam masa sebulan. Memang orang cakap menipu lah 30. Tapi betul, tapi saya punya makan tu saya tak ikut peraturan rules yang betul. Dan result dia saya cuma kurus je lah. Saya cuma kurus tapi saya tak badan tak berapa cantik lah. Dia cuma turun macam tu saja. And then proses dia tu salah. So jangan ikut lah. Jangan ikut cara saya yang jenis tak sabar ni. Tapi berjaya lah. Tapi berjaya because badan saya memang dah dilatih daripada kecil. Memang daripada kecil saya memang fit. Sebab tu saya boleh makan sekali sehari saja. Saya boleh lawan juga. Kalau orang cuba imagine, kalau orang yang baru yang macam berbadan besar, dan tiba-tiba dia nak start, mesti confirm dia tak ada tenaga. Confirm dia tak ada apa benda semua. And then dia tak boleh nak makan pagi. Dia kena makan pagi, dia kena makan tengah hari, dia kena makan petang. Tapi kena mengikut sukatan dia yang betul. Ya. Itu keburukan yang tak patut anda ikut saya lah. Pasal benda tu sebenarnya tak ada kesabaran. And then saya bila dapat result tu saya okey lah. Tapi saya tengok, macam ni je, kurus memang kurus lah. Tengok manusia tak sabar lagi, dah kurus pun nak lagi. Tak pernah puas dengan apa yang ada. Tak cantik lah. Cuma kena ikut yang betul. Tak, bahasa badan kita ni lain-lain. Badan saya mungkin boleh terima, mungkin badan Azwa tak boleh juga terima. Kalau tak makan pagi, makan sekali sehari, pensan. Tak boleh macam tu. Tak, masalahnya Azwa ni dia suka masak, itu masalah dia. Itulah dia. Saya pun terlalu nampak dia punya kat story masak je. Okay, sekarang ni salah satu isu nak kuruskan badan, benda paling nak kawal adalah sebenarnya gula je. Ya. Gula. Dia kan ada kajian yang mengatakan gula ni lagi bahaya daripada kokain. Sebab kalau you tak ambil gula seminggu, macam saya, pengalaman saya boleh jadi macam tak betul. Actually macam mana nak istiqamah ataupun macam nak bagi tahu diri macam gula tu sebenarnya sangat bahaya dan sepatutnya jangan ambil berlebihan. Macam mana? Okay. Saya, ni pengalaman saya untuk minggu yang pertama memang saya pun nak jadi gila tak dapat gula ni. Betul? Tapi bila kalau di rumah tu saya boleh kontrol lah kan. Saya buat air, saya letak sirap, tak ada gula. Tapi bila kat kedai tu kita dikelilingi oleh orang-orang yang order dengan air yang manis, orange juice lah apa benda semua. Dekat situ saya tak order air kosong lah. Saya order air sirap kosong, saya order teh ais kosong. Saya order Nescafe kosong. Janji dia ada rasa lah. Dalam lebih pada seminggu mungkin insyaAllah kita akan dapat biasa. Because kita dah ada satu fokus. Yang paling penting juga fokus. Apa yang kita nak. Kita nak dapat benda tu, so kita kena buat benda yang paling susah kita nak tinggal. Target tu kena ada. Baik, boleh. Abang Jamil nak tanya. Ada soalan kata senaman paling simple tapi berkesan. Apa senaman paling simple tu? Dia senaman paling simple pada saya yang kalau laki lah kan. Kalau laki saya jamrut lah pasal simple dekat rumah. Mungkin dekat orang yang tak biasa dia akan rasa susah. Tapi dulu tak ada website ni tau. Sekarang dah ada website ni. Anda boleh buka ke Muscle Wiki. Dia bukan ada Wikipedia untuk kita yang ni je lain. Sebenarnya Muscle Wiki pun ada. Muscle Wiki. Awak tahu tak? Kalau tahu. siapa ada phone sekarang, siapa ada type musclewiki.org. Kita terus buka.
Oh. Dekat situ kalau macam perempuan akan selalu buka website ni, dia ada target-target dia nak besar kat mana ataupun nak kecilkan kat mana. Ada buka kan? Ada. Dia ada lelaki and then dia ada perempuan. So mudah sekarang, sangat mudah. Pada siapa yang tanya ni? Lin Arifin. Yang ni. Okey, buka kedua masa macam Mel sebut nama Lin Arifin saya tak boleh dengar nama tu. Okey. Okey. Buka masa tu and then cari dekat belah section yang perempuan. Okey, kalau dia nak kecilkan bahagian tangan dia, ada senaman kecil. Just klik dekat body tu. Klik dekat body tu kat mana yang awak nak kecilkan, dan dia akan bagi tahu instruction apa yang kena buat. Dia tak ada senaman yang mudah juga pun. Untuk senaman ni semua orang fikir susah, tapi sebenarnya tak susah. Yang susah makan, percaya lah. Dia makan susah tu bila kita tak buat kan. Itu masalah dia. Okey, apa Mel? Nak tanya. Ada. Okey, ada yang senang. Kalau macam Lin bangun tidur, jangan terus buat. Dekat katil tu pun boleh buat. Boleh kalau untuk perut, dia boleh senaman yang biasa orang perempuan sit up, tapi kepala dekat kepala tidur lah, and then tangan kalau ada katil pegang, and then angkat kaki ke atas. Itu senaman yang biasa saya tengok macam orang yang paling susah nak buat, because kalau dia dah bangun memang dia takkan buat, tapi dia masih di katil. Ambil masa, dah bangun tidur ambil masa, and then mungkin minum air, bagi balik, and then buat dalam 15 rep dalam 4 set pun cukup lah, and then bangun lah. Itu untuk perut. Kalau nak yang lain-lain, boleh buka dekat Muscle Wiki. Yes. Saya pun selalu juga buat senaman tu lepas bangun tidur. Lepas tu angkat kaki 3 kali, lepas tu saya sambung tidur balik. 3 kali tak boleh dah. 3 kali apa? 3 kali lepas tu tidur. Lepas tu saya rasa macam okey dah kot. Lepas tu saya relax lah. Lepas tu macam 2 jam dah aku tidur. Lepas tu bangun nasi ayam pula kan. Aduh. Dia yang sebaiknya Lin, kalau setkan dalam mind, buat mesti ada set. Okey, dia ke rep tu berapa kali kita buat. Kalau macam 1, 2, 3, 4 itu dipanggil rep. Okey, saya cakap start dengan first rep 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 15, and then stop sekejap, ambil masa dalam 1 minit atau 2 minit, bergantung, jangan paksa diri. And then buat set yang kedua, satu set 15. Cukupkan 4 set untuk hari permulaan. Dan besok kalau rasa boleh nak buat 7 8 set, suka hati. Tapi yang paling penting jangan paksa diri. Bila kita tengok orang terror, kita nak jadi terror macam tu. Percayalah, macam saya cakap tadi. Percayalah, orang yang terror tu pun dia takkan ambil masa dalam 1 hari untuk dia terror. Betul. Setuju. Kita nak cuba jadi Syamsul Q, memang kita takkan mampu lah kan. Memang takkan jadi Syamsul Q. Takkan dapat. Okey. Dia ada satu khas untuk dia. Aura dia. Okey, Abang Jamil, ada soalan dekat Facebook ni. Arif Syafzan. Dia tanya, Coach Syam duduk overseas ke? Tiap masa pakai hoodie? Okey, saya nak beritahu salah satu benda yang buat kita semangat. Kita semangat bila masuk gym, kalau Google mana-mana pun, awak kena dengar lagu and dia pakai hoodie. Itu salah satu psikologi untuk membantu awak concentrate. Google sekarang kalau tak percaya. Sebab tu saya suka pakai hoodie. Itu efek juga betul. Dia akan ada psikologi, dia akan bantu, because kita akan concentrate saja, kita tak tengok tepi, kena letak earphone. And then kita masuk gym, kita akan concentrate. Kita tak akan borak banyak-banyak. Kita tak akan pergi mana-mana, kita tak akan main phone. Awak Google sekarang, salah satu tip yang paling berkesan adalah hoodie. Sebab tu saya banyak hoodie. I see. Tak, kita kadang-kadang kita nampak mungkin, alah dia ni nak ajak-ajak je kan. Rupanya sebenarnya memang adik. Betul. Itu betul. Betul. Teruslah saya nak pergi pakai. Tak, dulu saya okey, kisah gym pula. Boleh saya cerita kisah gym pula? Ya. Boleh. Kisah gym ni pula, saya ni dulu seorang yang kedekut kalau nak bagi duit dekat gym, because saya tahu saya boleh buat apa yang gym tu buat, saya boleh buat. Okey. Lepas saya exercise, lepas saya skipping, saya tengok badan saya tone tak dapat juga yang macam saya umur muda dulu. Okey, memang awak kena pergi gym juga untuk tonekan awak punya body. Untuk dapatkan dada, untuk dapatkan shoulder, untuk dapatkan peha. Yang cardio tu untuk menurunkan awak punya berat badan. Untuk tone, pengalaman saya memang kena pergi gym. Okey, dekat situlah mula-mula saya tak boleh nak concentrate. Macam mana dia orang ni istiqamah angkat besi, tak peduli kat orang, buat concentrate. Saya pun Google 5 benda penting yang orang pergi gym buat.
satu music. Okay, earphone. Nombor 2 hoodie. Okay, nombor 3 jangan letak phone dalam poket. Biarkan dalam bag. And then air kosong kena ada. And then rest yang kena cukup. Hoodie ni bukan sengaja tau. Hoodie ni memang bukan sengaja. Awak pergi mana-mana, kalau awak tengok bodybuilder, dia akan duduk. Dia akan tunduk. Because dia nak concentrate. Memang ada kesan. Bila saya pakai, betul juga. Okay. Sebab tu saya memang banyak hoodie. Baru dapat satu ilmu baru lah malam ni. Kan. Azwar pun betul pakai hoodie. Saya nak cari hoodie. Yelah, masa pergi gym lah. Baik. Saya baru balik gym. Macam Bel, ada soalan, peluh pun ada lagi. Ada soalan ni, ada orang triggered lah dekat Facebook kita ni, daripada Jackson Jacob. Dia kata, ya ke tak elok guna steroid? Kan kita counter balik dengan workout. Ya je lah awak ni. Marah dia. Jangan marah, kita bincang. Betul. Bukan. Dia ada pendapat masing-masing. Saya tanya orang yang trainer di gym. Itu apa info yang saya dapat. Because saya tak tahu pun steroid tu apa benda. Pasal saya cakap dekat dia, bang, memang lambat kalau nak buat ni. Berapa lama nak ni? Dia kata kalau nak cepat steroid lah. Dalam seminggu pun dah boleh. Ya ke bang, steroid tu apa? Dan dia ceritalah keburukan dia. Itu yang saya tahu, pengalaman saya. Lepas tu dekat situ saya cakap, saya kena jauhkan diri daripada steroid lah. And even kalau orang bersukan pun, kalau dia ambil steroid pun dia diharamkan. Ada steroid yang okey, tapi kebanyakan steroidnya semua diharamkan kalau bersukan. Itu yang info saya dapat lah. Mungkin Jackson tadi dia dapat info tempat yang betul, itu saya tak tahu lah. Tapi masa saya masuk gym tu saya tanya, saya nak cepat bang. Dia kata macam tu, dia sindir je. Nak cepat cocok steroid lah. Saya pun macam betul. Itu je juga. Kalau tak sabar, ambil steroid lah. Memang minggu depan awak datang dah sadar. Tak nak bang. Saya cocok saya tak nak. So, itu je. Pilihan di tangan kita lah kan. Betul, pilihan di tangan kita. Pilihan di tangan kita. So betul. Kita nak yang cepat, kalau tak sabar ambil lah kan. Tapi mungkin ada kesan sampingan dia kan. Because saya tanya ada. Saya tengok 2 minggu dah badan. Dia buat senaman apa lah. Dekat situ trainer tu cerita, ada je steroid kalau awak nak. So bila dia cerita, saya ambil keputusan saya tak nak. Pada yang nak ambil tu saya tak tahulah, wallahualam. Tapi pengalaman saya bila saya dengar di situ tu seram pula. Tak apa, saya tak nak. Faham. Okay. Seterusnya lah kan. Ada siapa-siapa lagi tanya soalan? Kita ada dah. Okay. Setakat tak ada lagi. Selalunya bila pergi ke gym kan, bila pergi ke gym, berapa lama masa yang sesuai ataupun berapa lama masa yang yang sebetulnya exercise di, sebab takkan kita nak spend masa 3 jam senaman di gym macam dia betul. Okay. Dia sebenarnya semula-mula saya masuk gym pun saya banyak bertanya. Dia kata sebenarnya 1 jam pun dah cukup untuk 1 hari. And then tapi kita kena bahagikan dalam seminggu tu kita ada 7 hari, betul tak? Betul. Okay. Apa yang saya buat sekarang, kadang-kadang saya pergi hari-hari juga, kadang-kadang, tapi rest day kena ada. Memang kena ada. Okay, macam hari Isnin tu 1 jam saya buat dada dan bahu saja. Okay. Besoknya pula saya akan buat kaki dan juga belakang. So kalau macam tu memang cukup lah. 1 jam pun sebenarnya dah cukup. Kalau buat hari ni dada, besok awak buat dada, muscle nak recover tu tak cukup tau. Hari ni awak dah lenjan, besok awak buat dada lagi. Because setiap kali kita exercise, kita angkat berat, masa kita akan koyak. So kita kena bagi masa dia, kita akan kena bagi masa dia bercantum balik. So 1 jam pun dah cukup. Lama-lama pun yelah, okay, kalau saya buat 1 jam, biasa saya buat 45 minit lah. Dada dengan shoulder. Lepas tu 15 minit tu saya habiskan dengan jamrut lah. Cardio, dia panggil cardio. 1 jam okey. Tapi rest day, rehat memang kena ada. Kalau 1 minggu, at least rehat 3 hari lah. Untuk kita recover balik. Untuk kita recover balik badan-badan yang masa yang kita koyak. Ini semua saya cerita, semua pengalaman saya sendiri. Badan orang lain-lain. Mungkin dia nak rehat 2 hari dia cukup. Mungkin dia nak rehat 1 hari saya tu cukup. Itu tak tahu lah. Yang saya buat, macam tu lah. Pengalaman saya lah. Okay, satu lagi. Bila kita exercise dekat gym ataupun kita exercise sendiri kan, macam mana kita nak tahu limit badan kita? Maksudnya macam mana kita nak tahu, okay, dah stop. Takat tu je limit. Sakit dia lah. Okay. Dia ada beza tau. Sama masa kita angkat berat tu, dia akan confirm kita akan rasa sakit.
Jangan sampai sakit yang berlebihan, yang sampai orang tak boleh nak macam tak boleh nak angkat pun nak angkat lagi. Kalau itu dah kira sakit yang over. Kita angkat berat ni pun, kita angkat besi ni pun dia akan sakit tu kena ada. Kalau tak sakit tu nakmanya memang rasanya awak tak buat betul-betul lah kot. Jangan sampai ada rasa sakit macam tak boleh nak bangun, tak boleh nak apa, still nak buat lagi. Itu maknanya dah kena stop. Tapi biasanya macam saya cakap lah, setiap satu exercise, katalah nak angkat untuk bicep, kita biasa buat rep 12, set 4, cukup. Tak payah buat sampai 10. 12. Okey, cukup untuk bicep. Okey, dada pula. 12. Okey, 4 set. Dah cukup. Tak perlulah sampai 20 set, sampai 10 set. Untuk beginner lah ke apa kan. Itu je, dah cukup. Jangan sampai sakit yang menyakitkan. Dia ada beza. Sakit muscle kita angkat, letih, dan sakit yang menyakitkan. Itu dah kira injury. Sebab based on saya punya pengalaman lah kan, waktu saya saya pernah berjogging. Okay, nak push macam nak push 10 km. Tapi pada kilometer yang kelima, kaki saya dah rasa macam mula-mula dia sakit. Okay. Lepas tu dia kebas. Dia macam tak ada rasa apa-apa pun. Ingat ke benda tu macam normal, maksudnya dia balik. Okey lah kot, masa dia dah terbiasa dengan jarak tu. Esoknya dia tak boleh bangun langsung. Rupa-rupanya bila pergi ke klinik, cakap, oh ni dah over workout macam tu. Dah tisu terkoyak. Macam tu. So itu maknanya itu hari macam mana awak kena? Hari mula-mula awak start ke apa? Tak, bukan hari pertama start. Dah lama dah sebenarnya. Dan beberapa minggu, and then bila buat untuk jauh sikit, dia dah sekarang ni saya tahu limit saya, which is bila saya rasa macam sakit tu dah sampai tahap yang sakit, yang saya rasa okey, dah ni kena berhenti, so saya akan berhenti walaupun tak sampai target. Betul lah tu. Betul lah, jangan memaksa. Saya cakap tadi lah, jangan memaksa. Awak tengok orang buat 10 kilometer. Saya pun boleh buat macam tu. Tak, dia sebenarnya ikut kemampuan diri. Jangan maksa diri. Kalau awak boleh mampu, katalah awak lari hari ni, awak nak start senaman kan. Okey, esok. Okey, esok awak start dengan 1 kilometer. Kalau tengok 1 kilometer tu awak mampu ke tak? Kalau tak mampu, hari lusanya awak buat 800 meter cukup lah. Bila rasa 800 meter tu sikit, hari berikutnya buat 1 kilometer. Kalau rasa nak lebih lagi, buat 2 kilometer, 3 kilometer, 4 kilometer. Dia kena berperingkat. Dia tak boleh macam kita tengok TV, 10. Esok aku nak buat 10, aku tak kira. Dia tak boleh macam tu. Dia yang penting dia kesabaran. Percayalah cakap dia kena sabar. Kalau tidak badan awak akan takkan dapat terima. Betul. Apa yang awak nak absorb benda-benda macam tu. Sabar je lah. Itu dia. Itu tips yang sangat berguna sebenarnya. Ramai orang sebenarnya tak sabar dalam apa jua, bukan setakat senamannya sebenarnya, tapi dalam kehidupan dia banyak benda yang dia tak sabar kan, sehingga kan yalah, bila tak sabar ni dia akan banyak benda-benda yang tak elok juga. Bukan kata tak elok lah, benda-benda yang mungkin berpotensi untuk tak elok pada diri kita tu akan berlaku kat kita kan. Betul. Baik, Abang Ben, ada soalan juga ni dekat saya baca soalan je dekat Facebook ni. Jackson Jacob tadi dia kata jelas penjelasan. Dia kata saya part senaman tu saya okey, tapi makan tu susah sikit. Okey. Putus lah. Ulang balik. Okey, soalan dia, saya part senaman tu okey, tapi makan tu susah sikit. Okey ke kalau saya tak pantang makan tapi just fokus pada senaman? Okey, kalau macam tu dia dipanggil calorie deficit. Awak boleh Google kawal pengambilan kalori. Dia ada macam-macam app pun sekarang. Tengok apa awak makan. Kalau macam satu genggam nasi, dia ada berapa kalori dia kat situ. Satu ayam goreng ada berapa kalori dia kat situ. Kalau awak makan macam biasa, katalah setiap hari awak makan 1,500 kalori. Kalau awak nak turun, awak kena buat exercise. Kalau nak turun lah kan. Kalau nak turun, awak kena buat exercise yang melebihi daripada 1,000, yang bakar lebih daripada 1,500 kalori. Maknanya makan 1,500 tapi awak malamkan petang kan awak bakar 2,000 kalori. Itu mungkin akan turun. Tapi kalau awak makan 1,500 kalori, awak exercise 1,500 kalori, then dia still akan sama. Tak ada perubahan kat situ. Boleh Google, nama dia calorie deficit. Cara awak nak kira apa yang kita makan ni. Dulu saya ada pakai juga macam tu. Macam kalau nak turunkan berat badan, saya punya kalori hanyalah 1,500 macam tu satu hari. Tapi saya tak, kerana saya nak cut,
saya ambil dalam 800. Tapi saya exercise dalam 1500. I see. Dia kena exercise tu kena melebihi apa yang kita ambil. I see. Makan memang susah. Betul lah Jackson cakap. Saya dulu pun memang yang paling susah lah makan. Exercise tu pada saya small matter lah. Awak boleh exercise, boleh apa, tapi makan nak control dengan nasi lemak, dengan kena pula makanan favourite pula kan. Aduh. Yelah, Malaysia dengan banyak sangat makanan yang sedap. rendang ayam, lepas tu Betul, ayam benda-benda goreng. tu. Tambah pula kalau kita pandai masak pula kan. Kita buat burger lah kan. Masa dulu saya punya, bila saya dah obses dengan nak turunkan berat badan ni, saya akan kira. Saya sebelum saya nak pergi makan, saya akan kira. Satu ketul ayam goreng yang KFC tu, bersamaan dengan 400 hingga 500 kalori. Satu ketul tu. Satu ketul. Okay, awak bayangkan itu satu ketul 400-500. Saya jamrut 500 jam. 500 jam, sorry, lama tu. 500 jam. JUMP, 500 lompat. 500 lompat, cuma bakar 50 kalori. Awak tengok beza dia. 500 jam tu. Awak nampak banyak nama. 500 lah lompat. 500 pada saya biasa. Saya lompat. Tapi saya nak beritahu perbezaan tu. Saya tak dapat lagi bakar ayam goreng tu seketul. Saya sampai kronik obses kat situ tu. So setiap kali apa yang saya nak makan, because saya ada target. Saya akan kira dulu. Dia ada apps, nasi lemak berapa, kopi berapa, coke berapa, Milo ice berapa. Situ semua ada. So bila tengah hari petang sebelum kita exercise, kita dah tahu, hari ni saya terlebih makan. Saya makan 1000 kalori. Nak turun, at least saya kena buat 1500. So kena buat 1500 lah kalau nak cut lah. Kalau nak maintain, just buat sama dengan apa yang kita makan lah. Kalau nak cut lah. Itu apa yang saya buat lah sampai saya turun. Saya obses dulu kan, pasal saya sakit hati. Orang cakap saya gemuk. Tapi sebenarnya saya sayang diri saya kan. Nak naik tangga tak larat, bernafas semakin sesak pasal berat badan naik. Lutut pun sakit. Kalau tak dulu 100 meter saya lah, 4 kali 100 meter saya lah, 4 kali 200 pun saya. Balik-balik muka saya kat sekolah saya tu memang muka saya 24 jam. Okay, saya nak tanya. Nak tanya sangkut. Apa pandangan sangkut. Okay, untuk Syam kan, ada orang tak payahlah jaga makan-makan ni sebab nanti nak mati juga. Nak mati juga. So apa pandangan Syamsul Qamar? Okay, biasanya ada ramai je yang cakap macam tu. Sama juga macam itu pemikiran orang yang pada saya lah. Saya pun pernah berfikiran macam tu juga. Okay, saya selalu bagi contoh diri saya. Kenapa saya boleh cakap macam tu? Maknanya sebab saya malas. Sebab saya selalu fikir jalan mudah. Sama dengan apa yang jadi kat negara kita sekarang. COVID-19. Orang cakap, alah, pergi jalan mana-mana pun kalau nak mati juga. Tak payah kena COVID-19. Tapi kalau kita tak ada benda yang nak aware, kata kita nak jaga, sama-sama kita nak jaga, macam mana kita nak dapat keputusan yang elok? Saya selalu dulu saya fikir macam tu lah. Gemuk-gemuk lah, lantak lah. Besok jalan kaki pun mati, tak payah exercise. Betul. Tapi kita tak tahu kita mati bila. Kalau kita tahu, senang. Itulah. Itu perangai malas saya dulu lah, because saya tak nak buat. So saya ada benda tu dulu. Macam tak payah buat lah, lantar, makan lah. Orang tak nak lah, janji happy. Tapi happy sebenarnya badan kita sendiri tak sihat. Betul, setuju. Kalau badan kita sihat, nak mati esok pun tak apalah. At least kita dah sediakan payung sebelum hujan. Itu aja. Masya Allah. Baik, Abang Jamil nak tanya. Apa beza, selalu orang cakap senaman ataupun exercise ni adalah untuk kurus. Dan ada orang juga berpandangan bukan untuk kurus tapi untuk sihat. So berbadan besar tak semestinya tak fit. So apa pandangan Abang Jamil terhadap statement? Apa tu sangkut? Apa? Ada statement orang kata kalau badan besar ni tak semestinya tak fit. So apa pandangan Abang Jamil terhadap statement-statement macam ni? Dia ada yang berbadan besar, ada bodybuilder, ada yang muscle sana sini. Ada yang berbadan besar, satu pertandingan yang dinamakan strength, yang dia angkat besi, angkat apa, berjalan sampai 5-6 kilo, badan dia besar. Tapi dia ada beza tu. Kalau yang badan besar saja, bila badan besar ni maknanya dalam badan kita ni banyak lemak. Okey, bila ada lemak ni akan mengganggu perjalanan darah kita semua. Itu maknanya tak sihat lah.
Ada je orang yang badan besar mati lambat. Ada je orang kurus mati awal. Itu kita tak boleh cerita. Itu Allah punya kerja. Yeah. So apa yang kita kena buat, kita kena jagalah kalau boleh. Kalau tak adalah nak sampai memaksa, sampai menghina. Kau badan besar sangat, kau turunkan. Kita boleh cakap dulu. Mungkin untuk kesihatan. Macam saya cakap, kita kena sayang diri kita dulu. Yeah. Kalau kita ikut cakap orang, maknanya kita sayang orang tu. Diri kita tak sayang. Saya buat apa yang saya buat sekarang ni sebab untuk kesihatan diri saya. Nak mati tu bukan saya punya kerja lah. Yeah. Bukan kerja kita manusia ni untuk berfikir kita mati bila. Cuma amalan tu je yang akan kita tinggalkan. Betul tak? Setuju? Betul. Itu dia. Baik, Wah. Okey. Soalan beri, Wah. 9 okey. Tak ada lagi 10 minit tak akhir. Okey, saya nak tanya soalan. Betul ke bila kita nak start diet ni, kita kena makan buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang mahal. Contohnya of course macam orang bila fikir makanan diet je, okey, ikan salmon. Nak fikir cherry tomato daripada Australia lah, imported lah. Lepas tu beef steak. Berdasarkan pengalaman Syam, ada diet makanan yang murah sebenarnya dan menjadi. Okey, pengalaman saya makan ayam je lah, ayam dengan daging. Itu je lah benda yang saya mampu lah masa tu kan. Dan sebenarnya betul lah Zul cakap, semakin kita nak sihat, semakin mahal makanan kita. Macam salmon, macam apa yang orang buat. Kalau mampu boleh lah. Kalau yang tak mampu ni kita mungkin boleh buat macam cara saya. Saya cuma ambil ayam dengan daging. Ayam, daging protein dengan ikan. Ikan kembung tak mahal sangat lah kot. Tapi jangan goreng lah. Kalau boleh steam ke. Makanan elakkan bergoreng Elakkan bergoreng. Makanan-makanan bergoreng dengan processed food. Macam nugget, macam sausage, macam burger. Itu semua dinamakan processed food yang tak berapa elok untuk diri kita lah. Yang kita nak masuk. Pasal dia dah proses. Dia bukan original datang daripada memang macam tu. Dekat ayam pun ada. Kalau ayam pun dia still ada bahagian-bahagian part-part dekat breast yang paling elok lah. Kalori dia paling rendah. Peha agak tinggi sikit, tapi still yang saya mampulah. Kalau yang mampu tu boleh je beli macam Azwar cakap, salmon ke sayur mahal apa ni semua. Kalau yang tak mampu, yang biasa-biasa macam saya, just amalkan ikan, banyakkan protein lah, ikan, daging, ayam. Itu yang saya buat lah. Saya nak share satu fact yang menarik lah kan. Orang selalu cakap kalau nak sihat nak kena makan salmon lah sebab ni. Tapi apa yang saya jumpa bila sebab ni ada perbalahan dekat Twitter lah kan. Rupa-rupanya berdasarkan nutritionist, pakar pemakanan, sebenarnya ikan kembung dia punya kalori hanyalah 80 kalori untuk 100 gram. Maksudnya saya makan 170 gram. Tapi kalau makan salmon untuk 100 gram, dia punya kalori adalah 263 kalori. Lagi tinggi. So dan saya juga selalunya terinspirasi dengan Ami Borhan lah, terinspirasi je lah buat pun. Pengakuan jujur. Okay. Sebab Ami dia selalu berkongsi tau, sebab of course ramai dalam kalangan pengikut-pengikut Ami ni yang putih kisahnya ada daripada orang kampung yang nak diet, nak berubah. Sebenarnya Ami pernah berkongsi dengan saya, makanan untuk diet ni murah je sebenarnya kalau pandai cater dan pandai buat. Betul. So cari bahan-bahan sendiri dan buat. Kalau nak beli yang dah ready tu ada, cuma dah mahal lah. Macam Ami dia pandai. Dia cari bahan-bahan mentah dan dia beli sayur, dia beli apa dan dia buat makanan breakfast dia yang tu, lunch dia pun yang tu, snacking dia pun yang tu, dan dinner dia pun yang tu. Cuma kalau buat sendiri ni memang lagi murah. Mungkin Ami dia ada cara dia lain. Pasal saya ada cara saya lain. Pasal penerimaan badan orang ni sebenarnya lain-lain. So saya tak boleh samakan saya macam Ami. Ami tak boleh samakan saya dengan dia. Saya cuma makan ayam, daging dengan ikan. Ami mungkin makan benda lain. Tapi apa yang badan kita sesuai dalam masa yang terdekat tu, kita kena explore dulu apa yang badan kita boleh terima. Kita boleh cuba. Mungkin try and error lah kot. Ada ya, betul lah. Lain. Dia pengalaman, dia badan kita lain-lain. Macam kita spray perfume. Bila saya spray kat saya,
bau lain. Bila spray kat Azwar, bau lain. Mungkin busuk sikit kot. Perbezaan dia macam tu lah. Badan lain-lain. Mungkin dia boleh makan sayur saja. Ada orang makan sayur saja, tak makan apa, tak ambil ini. Dia vegetarian, ada. Tapi saya tak boleh. Badan saya kena ada protein juga. Okey, itu dia. So, sorry. Silap fact. Bukan 200 lebih ikan salmon, sorry. 128 kalori. Lebih sikit je. Tapi still banyak lagi lah kalori ikan salmon berbanding dengan ikan kembung. Dia bergantung. Saya fight untuk ikan salmon. Ikan salmon tak salah. Metabolism badan kita pun lain-lain. So dia bergantung. Betul. Kalau kadang-kadang saya makan ikan kembung, awak makan salmon, awak lagi cepat bakar. Lain. Dia memang lain. Dia memang bergantung kepada badan masing-masing. Ya. Itu dia, alhamdulillah. Kalau kita diet kita menjadi, kita janganlah bash orang lain yang buat diet macam betul. Diet ke crash Tak diet perlu. apa ke, sebab dia dah faham dia punya badan dan awak faham awak punya badan dan awak pula. So sebenarnya diet ni adalah konsep try and error. Betul. Tapi apa yang saya nak nasihatkan daripada orang yang pernah diet dan tak berjaya, Okey. jangan paksa diri sampai, sebab saya ada kawan yang dia macam terlalu, macam tak tahulah kenapa tiba-tiba dia macam bertekad nak kurus, sanggup makan capati sehari 1 sahaja dan dia minum. Saya Kemudian 2 minggu lepas tu dia macam masuk hospital sebab bila cek-cek balik dia punya gula sangat rendah. Okey, itu saya faham. Macam saya cakap tadi lah, cara saya sebenarnya yang saya buat tu pun salah. Saya makan sekali sehari. Cuma alhamdulillah Tuhan bagi badan saya ni boleh absorb benda tu. Orang yang tak boleh absorb ni, dia tak boleh ikut cara saya. Badan saya memang dah biasa. Saya makan sekali sehari. Saya makan ayam saja dengan salad. Itu saya ingat. Memang selama sebulan saya makan. Tapi kalau Azhar buat mungkin tak boleh. Kalau mungkin Azwar buat mungkin tak boleh. Macam kawan awak buat, dah masuk hospital. So kita kena cari benda yang bersesuaian dengan diri kita. Dia kalau tanya Azhar, kalau dekat bab agama dia khilaf. Lebih kurang macam tu. Kalau awak nak bertekak benda yang sama, awak cakap yang ni betul, awak cakap yang ni betul. Padahal benda tu sebenarnya dia subjektif lah Ya, subjektif, terserah kat masing-masing. Tak perlu macam nak bergaduh benda ni. Tak perlu macam dia boleh makan ayam je. Badan kita belum tentu boleh ikut cara dia makan. Kalau tak pasal-pasal masuk hospital gula rendah. Betul. Sedangkan pula taste pun berbeza-beza dan kita punya pun berbeza-beza. Of course diet ni pun berbeza. Macam saya dulu. Okey. Macam saya dulu kan, saya pernah try 4 jenis protein. 1 je yang berkesan untuk saya. Dekat situ pun dah nampak. Oh, protein ni memang sesuai untuk saya. Pernah ambil jenama, tak perlulah saya sebut. Saya ambil 4. Saya try yang ni. Sama je. Saya try yang kedua. Tak ada efek. Macam angkat besi dah sampai 60 kilogram dah. Berat dah saya angkat dia dah sebulan. Beratnya. Berat angkat lah. Angkat berat. Tapi gitu je saya tengok. Pasal badan kita memerlukan protein untuk cover tisu tu balik. Wah, je 60. Untuk cover tisu ni memang memerlukan protein. Saya try yang keempat, baru nampak hasil. So maknanya saya kena try lah semua. Saya tak perlulah cakap yang A ni tak menjadi, because ada yang orang try A ni menjadi, ada je orang try yang B ni menjadi. Saya try yang D. So dia khilaf. Betul tak macam? Dia banyak perbahasan konsep dia. Dia sama. Dia memang protein. Sama ada berkesan dengan kita ataupun tak berkesan dengan kita lah, itu dia. Dia tetap sama, whey protein nama dia. Itu dia. The point is adalah dia sebenarnya macam Abang Jamil selalu tekankan daripada awal tadi, adalah first adalah keinginan kita lah. Yang kedua kena sabar Abang Jamil. Betul. Sayangkan diri, sabar. Kena sabar. Disiplin, fokus. Benda-benda tu semua sebenarnya dah selalu dikatakan. Cuma kita nak tekadkan dalam hati tu je. Tak. Tapi saya sekarang fasa tak nak. Saya akan memasuki fasa nak nanti. Wah, dia kena fikir kita sayang diri kita. Betul. Apa yang result, apa yang kita pilih, itulah yang akan menentukan kita nanti. Betul. Kalau nak cakap badan, kalau nak cakap nak kurus sebab nak nampak elok ke apa ke, saya rasa saya dah elok dah dengan badan macam ni. Tapi dia macam saya nak kena badan dan sebagainya. So saya nak kena sayangkan diri saya macam, so saya nak kena make sure badan saya elok dan sebagainya. Sebab saya baru tulis artikel berkenaan dengan
obesity. Ada tak pasti sama ada quote daripada Rasulullah ke apa ke, tapi ada orang pernah bercakap bahawa segala penyakit bermula di perut. Apa yang kita makan? Apa yang kita makan, maksudnya apa yang kita makan itulah yang menyebabkan kepada penyakit. Jadi kalau kita tak jaga pemakanan, so senanglah benda tu kepada terdedah kepada penyakit-penyakit. Betul. Apa yang kita makan. Sama macam sikit lah kalau betul kalau saya salah, Azhar. Macam orang kata hati kita. Kalau kita makan benda yang haram, hati kita akan jadi hitam, betul lah kan? Betul. Apa yang kita masukkan dalam badan kita. Betul. Abang Jamil dah sangkut. Okey, sebab saya tadi search balik apa yang Azwar cakap tu, itu hadis. Wow, Azwar main hadis. Perut manusia itu tempat segala penyakit, manakala pencegahan itu pokok dari segala pengubatan. So the point is adalah mencegah itu lebih baik daripada mengubati lah kan. Betul. Jadi maksudnya kita jagalah makanan kita tu. So maknanya makan tapi jangan berlebihan sebab nanti berhenti sebelum kenyang. Apa dia? Berhenti sebelum kenyang. Okey. Pasal berhenti sebelum itu yang susah tu sebenarnya. Betul. Saya point masalahnya Abang Jamil, saya dah berhenti sebelum kenyang, tiba-tiba buka IG story nampak burger. Dah berhenti sebelum kenyang, buka IG story nampak ada si ayam. Macam mana dia masak berhenti sebelum kenyang, makan lagi. Dia masalah kita ni Azhar, kalau macam kita ni lelaki ni, kita selalu lapar tengah-tengah malam. Betul. Itu yang susah nak kontrol Macam sekarang ni saya tengah lapar ni. Tapi macam Azwar cakap tadi, dia kata dia pasal apa, dia tak perlu kan pasal dia dah memang cantik, dah memang handsome. Macam kita ni, Abang Jamil dah handsome. Dia kata dia dah handsome, apa dia tak perlu. Macam Azhar pun dah handsome. Macam saya kena jaga badan lah. Nak erat muka memang tak ada. Betul. So badan je lah yang boleh saya cantikkan. Tak ada. Okey, kita tak nak bincang perkara-perkara. Okey, itu nanti kita bincang nanti. Sebab itu dah masuk perkara-perkara personal. Okay. Internal sangat lah. Sebelum perbincangan kita ni menjadi perbincangan shock sendiri. Okay. Kepada Syamsul Qamarlah, apa konklusinya untuk perbincangan pada malam ni lah untuk Syamsul Qamarlah? Okay, nak turunkan berat badan ni nak sebut memang senang, tapi nak buat tu memang susah. Tapi kalau kita ada azam, kita betul-betul fokus, dan kita ada target, insyaAllah tak ada benda yang mustahil. Betul. Kalau nak setakat buat pasal nak cari duit pun boleh. So, kalau kita kerja, kita dapatlah duit. Macam lah kalau kita nak badan kita sihat, badan kita cantik, kita kena senaman dan jaga pemakanan. Itu je. Kena istiqamah, kena betul-betul target. And then yang paling penting pada saya, pengalaman saya, jangan buat kerana orang suruh. Buat kerana diri sendiri. Kerana apa benda yang jadi kat diri kita tu adalah kehendak kita sendiri. Kalau kita buat ikut orang, saya rasa macam saya dulu lah, saya buat ikut orang, saya nak puaskan hati orang tu, saya akan buat dalam sebulan je. Lepas tu saya berhenti. Orang tu dah puas, dapat result, okey. Dan berhenti lah. Macam saya buat sampai saya aktif, saya tak aktif dan saya aktif balik. Because saya fikirkan diri saya. Saya nak benda ni untuk diri saya. Saya tak fikirkan orang lain. Orang nak cakap suruh saya berhenti ke apalah, pergi gym, tak payahlah, buang masa lah. Saya tak perlu nak puaskan hati dia. Saya kena puaskan hati diri saya sendiri. Sayang diri, insyaAllah target kita akan dapat. Gitu dia, insyaAllah. Best point tu. So moga malam ni mungkin ada nak conclude. Apa punya pula conclusion? Sebenarnya apa yang Abang Jamil sangkut. Apa yang Abang Jamil cakap tadi sebenarnya dah orang kata apa, dah cukup padat dan konkret lah kan. So tak perlu nak tambah lagi. Cuma tinggal saya just repeat balik, just refresh balik apa yang Abang Jamil sebut tadi lah. Sebenarnya apa yang kita nak tu first adalah kena ada target lah Abang Jamil So betul. Benda yang kita buat, tak kisahlah kalau bukan senaman pun, kalau kita relate ke kehidupan kita pun, kalau kita tak ada target pun nothing juga kita. So menjadikan seorang manusia tu luar biasa adalah bila mana dia ada target dan dia ada objektif dia. Sama macam kehidupan kita, Allah bagi objektif kita adalah
Allah sebut dalam surah Az-Zariyat kan, apa, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri padaku. So ada objektif, ada target. Macam tu jugalah kehidupan kita, nak sihat ke nak apa ke, kena ada target, kemudian kena duit. InsyaAllah itu dia. Usaha kan. Usaha Kalau untuk kita istiqamah. kalau kita semayang, kita berdoa, lepas kita semayang kita doa, ya Allah ya Tuhan aku turunkanlah berat badan, lepas tu kita baring, rasanya menjadi tak? Oh, tak jadi. Kalau kita baring, Kalau ya Allah ya Tuhan kalau aku, orang aku macam nak tu jadi kaya, kena kita bagi bagi. flying kick dekat dia. Rasanya Allah bagi. Tak, dia memang suruh kita usaha. Betul. Baru ada nampak jalan dia. Yes. Kalau doa saja minta turun pada langit, saya pun nak macam tu kalau tu. Dan kalau Usaha macam lah, tu, usaha. lah dalam dunia ni, minta je dapat. Usaha lah, usaha. Okay, insyaAllah. Okay, so kita nak baca jugalah sebab Azhar mungkin lepas komen-komen, Jackson Jacob cakap, best lah talk show ni. Wah, Alhamdulillah. Kalau ada cadangan talk show, topik apa nak bincangkan mungkin boleh cadangkan. And Jackson Jacob, keep it up guys. Okay, thank you so much. Thank Jackson. you. Okay. Ada. Wah, lagi satu tu. Faiz Muhammad kata, macam awak Dr. Syam, awak memang hero. Itu dia. Memang kita punya apa, kita punya apa panggil istilah tu Apa tu? The one and only kan. Man of the match malam ni. Betul. The one Pengalaman sendiri. InsyaAllah, alhamdulillah. Pengalaman mungkin awak ajak Amir, pengalaman dia lain. Pengalaman saya ni saya cuma kongsikan lah yang saya pernah buat, itu je. Alhamdulillah, insyaAllah. Okay. Terima kasih. So terima kasih kepada Syamsul Qamar kerana Sama-sama. studi bersama dengan kita orang malam ni dalam Azwar Tanya. Dan insyaAllah kalau korang semua, anda semua nak topik-topik yang lebih menarik, jangan lupa untuk follow kami di Instagram iaitu Brigade TV online ke online TV Azhar? Brigade TV Online. Brigade TV Online, dan juga like kita orang punya Facebook iaitu Chat to THAT 2 TEEN. Chat to TEEN. Okay. Okay, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.